Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita akan meneruskan dengan subtopik 7.3.2 iaitu membuat analisis strategi pemasaran untuk mempromosikan karya grafik menerusi pameran. Okey, jadi hari ini cikgu tiada menyediakan nota PowerPoint. Kamu boleh merujuk buku modul pembelajaran reka bentuk grafik digital tingkatan 5 pada muka surat 242 Okey. Jadi okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan strategi pemasaran. Yang macam kita belajar semalam Okey, strategi pemasaran tu sebenarnya ialah kaedah-kaedah pemasaran. Bagaimana kita nak memasarkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Okey, jadi dalam kes ini kita akan membuat strategi pemasaran ni menerusi pameran karya grafik lah yang kita akan buat pada penghujung tahun nanti. Okey, jadi kita tengok strategi-strategi pemasaran yang dibuat memerlukan satu perancangan lah. Okey, jadi di dalam perancangan yang kita akan buat tu kita mesti ada maklumat-maklumat pesaing. Okey, keperluan pesaing ni ialah orang-orang yang buat benda yang sama dengan kita lah. Kita punya pesaing dalam perniagaan. Okey, dan kedua keperluan klien. Okey, klien ni ialah pelanggan kita lah. Okey, kemudian campuran pemasaran. Okey, dan juga potensi untuk meluaskan perkhidmatan dan juga perniagaan lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dulu analisa strategi pemasaran yang merangkumi perkara-perkara berikutlah. Okey. Kita tengok satu persatu strategi pemasaran tersebut dan kita cuba membuat analisa daripada strategi pemasaran yang dinyatakan. Okey, yang pertama ialah strategi pemasaran menurut trend terkini. Okey. Trend terkini, apakah yang dimaksudkan dengan trend terkini? Okey, trend terkini ialah perkara yang berlaku sekarang lah. Trend ni ialah kita punya style lah, style yang terkini lah. Okey, contohnya karya-karya grafik kita dihasilkan mengikut cara ataupun style yang terkini. Okey, jadi apakah kepentingan trend terkini? Okey, trend terkini dia mampu mendorong minat klien untuk menyampaikan maklumat produk dengan berkesan. Okey, jadi kalau kita tengok klien ataupun pelanggan lebih berminat dengan sesuatu yang up to date lah. Benda-benda yang menarik yang selaras dengan trend-trend semasa. Okey, jadi trend terkini memainkan peranan penting lah dalam menunjukkan produk yang dah dipasarkan supaya produk itu lebih segar dan terkini. Okey, seterusnya ini kita boleh tengok antara trend-trend terkini dalam reka bentuk grafik untuk produk. Jadi sekarang ni banyak produk-produk grafik trendnya ialah dalam bentuk alam semula jadi macam ni lah berinspirasikan line art dan juga alam. Jadi kebanyakan pereka grafik mereka mereka bentuk karya grafik mereka dengan menggunakan trend terkini lah. Okey, seterusnya dari segi promosi. Okey. Okey, kita tengok bagaimana promosi dapat memantapkan sesuatu pemasaran grafik. Okey. Okey, kita tengok dulu promosi dia dapat mengalihkan perhatian klien supaya lebih fokus terhadap sesuatu produk lah. Okey, jadi promosi ni memang teknik pemasaran yang memang biasalah digunakan oleh semua bidang keusahawanan. Okey, dan terbuktilah promosi ni memang memberi kesan positif terhadap kejayaan keusahawanan lah. Okey, bukan hanya dalam bidang grafik saja, dalam bidang-bidang lain contohnya pertanian, okey, peladangan dan sebagainya memang
mereka kalau nak pasarkan barang dan perkhidmatan dan produk, mereka akan mempromosikan barang mereka. Jadi promosi amat-amat strategi pemasaran jenis promosi ni amat-amat membantu dalam pemasaran karya-karya grafik lah. Namun untuk promosi perlu dirancang lah dan dilaksanakan untuk klien. Okey, dan perlu berpadanan dan bersesuaian dengan bajet. Okey, ataupun modal lah. Okey, dan promosi bagaimana promosi dilaksanakan? Promosi biasanya dilaksanakan menerusi talian. Okey, contohnya dalam internet. Okey, penajaan intensif. Okey, dan juga dalam bentuk pengiklanan lah. Pengiklanan sama ada di media sosial, media elektronik ataupun media bercetak. Okey, dan media strategi promosi ni dia lebih berkesan lah. Dan sebab hasilnya lebih mudah diakses oleh klien. Okay, ni contoh promosi perkhidmatan menerusi photobook. Ini perkhidmatan photobook dalam laman web. Jadi mereka untuk mempromosikan perkhidmatan ni, mereka buat iklan promosi seperti inilah. Ini contoh lah. Okey, seterusnya strategi pengenalan diri. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pengenalan diri? Okey, pengenalan diri atau profil syarikat. Okey, sebenarnya ialah yang kita kenali sebagai portfolio. Mungkin awak pernah dengar portfolio. Portfolio ni sebenarnya adalah pengenalan diri seorang pelakon grafik ataupun syarikat lah. Dalam portfolio ni sebenarnya ada banyak maklumat dan juga akan mempamerkan karya-karya yang dihasilkan oleh pelakon grafik dan syarikat-syarikat tersebut lah. Okey, selain daripada karya, senarai-senarai perkhidmatan juga dilampirkan dalam portfolio tersebut lah. Okey, jadi portfolio ni selalunya kita bagi pada klien menerusi laman web, sama ada klien boleh download ataupun kita boleh email dan dia berfungsi untuk memberi pengenalan lah. Jadi menerusi portfolio, ni contoh portfolio menerusi elektronik. Kita panggil sebagai e-portfolio. Pelanggan dapat melihat segala hasil kerja, apa perkhidmatan yang ditawarkan oleh kita lah. Jadi ini salah satu strategi pemasaran yang sangat berkesan. Okey, seterusnya strategi pemasaran media sosial. Okey, media sosial. Apa media sosial? Okey, media sosial ni ialah platform secara online lah. Platform untuk kita berkomunikasi. Okey, dia berbeza dengan media masa. Media masa tu surat khabar. Media sosial ni ialah platform berkomunikasi. Contohnya macam Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube. Jadi kalau kamu biasa dia menggunakan YouTube, Facebook, dalam media tersebut, dia merupakan platform yang paling kerap lah kita jumpa bahan-bahan promosi untuk perniagaan. Kejap-kejap iklan, kejap-kejap iklan. Sebab media sosial ni kenapa trend sekarang mereka lebih memilih media sosial untuk memasarkan perniagaan? Kenapa? Sebab apa? Media sosial ni dia adalah media yang paling banyak pengguna. Paling banyak. Kalau kamu tengok Instagram, Facebook, pengguna yang menggunakan media sosial tersebut bukan setakat beribu, malahan million lah, berjuta-juta lah. Jadi tak mustahil barang ataupun promosi perniagaan yang kita buat menerusi media sosial akan lebih berkesan lah, sebab banyak pengguna. Okey, seterusnya strategi pemasaran perkhidmatan email secara automatik. Okey, ini adalah perkhidmatan di mana kita menggunakan email. Okey, kita boleh, syarikat kita ataupun kita sebagai pelakon grafik boleh menghantar email secara automatik lah kepada pengguna-pengguna.
Okey, jadi di antara perkhidmatan yang kita boleh gunakan ialah Mailchimp macam gambar ni Ini adalah syarikat yang menyediakan perkhidmatan email secara automatik. Jadi dalam email tu terkandung segala promosi untuk kita punya pemasaran lah. Pemasaran kita punya perkhidmatan dan juga produk. Okey, okey. Strategi pemasaran yang seterusnya ialah kain rentang dan gegantung. Okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan kain gerentang. Okey, kain rentang dan gegantung dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai banner dan banting lah. Okey, kain rentang banner. Okey, banner ialah yang biasa kamu tengok di tepi jalan tu yang melintang. Macam mi kuah ni. Ini adalah banner dia selalunya dia dalam bentuk melintang seperti inilah dan dia lebih besar daripada gegantung ataupun banting. Okey, gegantung banting ni ialah sesuatu yang macam gambar yang hitam ni yang dua hitam ni kita panggil sebagai banting lah ataupun gegantung. Jadi antara banner dan juga gegantung, banner selalunya lebih besar daripada gegantung lah. Jadi ini antara media pemasaran yang konvensional. Konvensional maksudnya yang paling lama digunakan tetapi masih relevan masih lagi orang gunakan sampai sekarang. Ini yang kita biasa jumpa di tepi-tepi jalan orang promosi burger, promosi perniagaan dan sebagainya lah. Okey. Jadi strategi pemasaran dengan menggunakan kain rentang dan gegantung ni adalah yang paling murah lah dan sangat-sangat berbaloi sebab walaupun dia murah dia sangat-sangat berkesan lah. Tetapi ia hanya tertumpu di kawasan yang dipamerkan saja. Dia tak boleh pergi jauh sangat lah. Contohnya kalau di Lahad Datu sajalah. Kita tak boleh tampal banner dan banting kita dekat Kuala Lumpur ke mana ke sebab memerlukan kos yang banyak. Okey, seterusnya strategi pemasaran dengan menggunakan kad perniagaan. Okey, bagaimana kad perniagaan boleh membantu pemasaran? Okey, kad perniagaan ni kita tengok dulu ialah kad pengenalan diri syarikat ataupun pereka grafik lah macam ni lah. Jadi dalam kad perniagaan ni ataupun name card biasanya ada menyediakan nama, alamat dan nombor telefon orang yang menyediakan produk dan juga perkhidmatan lah. Jadi kad perniagaan ni memang kaedah konvensional juga tapi sangat penting untuk sesuatu perniagaan. Okey, dan penggunaan kad perniagaan ni memang sangat-sangat praktikal lah dan tidak terhad. Okey, dan in fact setiap usahawan yang baru-barulah menceburkan diri dalam bidang ni perlu mempunyai kad nama lah. Ini penting untuk kamu melakukan promosi diri Okey, so dalam kad perniagaan perlu ada info ringkas lah nombor telefon jenis perniagaan ditawarkan dan seboleh-bolehnya kalau sekarang trend kad perniagaan mereka akan letak gambar juga. Okey. Jadi macam-macam lah untuk kad perniagaan. Okey, seterusnya strategi pemasaran testimonial. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan testimonial. Okey, testimonial ni ialah kenyataan dan pengalaman serta penilaian mutu perkhidmatan klien terdahulu. Maknanya komen-komen daripada pelanggan yang telah menggunakan perkhidmatan lah ataupun produk kita. Jadi di mana kita boleh letak testimonial ni? Testimonial ni kita boleh letak dalam bahan-bahan promosi kita lah. Contohnya kalau kamu beli ubat kurus, mesti ada testimonial pelanggan yang dah gunakan dia cakap okey sangat berkesan. Telah terbukti saya boleh kurus dalam masa 5 hari. Okey. Jadi itu adalah komen-komen pelanggan-pelanggan lah. Dan testimonial ni memang dia perlu sesuatu yang positif lah, yang berkesan lah. Kalau tak berkesan tak payahlah pergi letakkan testimonial tu. Okey, tujuannya supaya dia memberi reputasi yang baik terhadap perniagaan. Okey, mesti testimonial yang positif. Okey, dan di samping tu usahawan juga perlu melihat sedikit sebanyak testimoni yang negatif jugalah supaya kita boleh melakukan penambahbaikan. Okey. Dan selain tu kita boleh meyakinkan klien bahawa tiada pemalsuan di
dibuat. Jadi penting juga testimoni yang negatif. Okey. Okey, seterusnya strategi pemasaran kempen. Okey, kempen ni adalah pelan pemasaran bagi usahawan membina